Pelajar rumah amal GISB dipaksa meliwat dan diliwat. PAS buka peluang kerjasama hadapi PRN Sabah. Kerajaan digesa jelaskan kandungan 3R yang melanggar peraturan. Mufti sarankan buat perbincangan terbuka semua parti termasuk DAP. Amanah kesal keputusan kerajaan berkaitan kes OKU diserang polis. Tuan Ibrahim minta PAS dekati orang bukan Islam demi PRU 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Siasatan polis mendapati modus operandi yang dilakukan di rumah amal dikaitkan Global Ikhwan Service and Business Holding GISBH adalah mangsa diajar dan dididik cara meliwat dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga dan dipaksa untuk meliwat penghuni kanak-kanak yang lain. Dalam op global dijalankan antara jam 6 hingga 11 pagi semalam, seramai 402 kanak-kanak dan remaja berusia setahun hingga 17 tahun diselamatkan dari 20 rumah amal dikendalikan kumpulan perniagaan itu yang dikatakan bermotif agama di sekitar Selangor dan di Negeri Sembilan. Mangsa terdiri 201 kanak-kanak serta remaja lelaki dan 201 perempuan yang disyaki menjadi mangsa eksploitasi, pengabaian dan penganiayaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, berdasarkan maklumat serta siasatan yang dilaksanakan, polis mengesyaki kumpulan itu melakukan kesalahan dalam kegiatan pemerdagangan orang dan kesalahan lain. Mengulas cara operasi kumpulan itu, selain diliwat dan meliwat, Razaruddin berkata mangsa yang tidak sihat juga tidak dibenarkan untuk mendapatkan rawatan di klinik sehingga keadaan mereka menjadi kritikal. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, turut menggesa kerajaan mengharamkan Global Ikhwan Service and Business Holdings sekiranya benar kanak-kanak di rumah amal kendaliannya diajar cara meliwat dan diliwat. PAS sedang meneliti strategi kerjasama politik baru dalam usaha melebarkan pengaruh bagi berdepan pilihan raya negeri Sabah pada tahun depan. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kepimpinan PAS Sabah diberikan autonomi dalam menentukan perkara itu kerana mereka lebih memahami konteks politik negeri itu. Sebelum ini, bekas Ketua Menteri Yong Tek Lee menggesa Perikatan Nasional supaya tidak perlu bertanding pada PRN Sabah akan datang. Yong yang adalah Presiden Parti Maju Sabah SAPP iaitu Sekutu PN serta juga Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata ini selaras dengan pendirian partinya yang mahu parti dari Semenanjung tidak bertanding pada PRN nanti. PAS kini mempunyai seorang adun lantik di Sabah iaitu Dr. Ali Akbar Gulasan yang juga Pesuruhjaya PAS yang mendukung kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Haji Jinor. Justru Tuan Ibrahim berkata pendekatan politik di Sabah adalah berbeza berbanding di Semenanjung. Tun Dr. Mahathir minta memperincikan apakah kandungan yang dibolehkan sekiranya mana-mana pihak menyentuh isu berkenaan agama, raja dan kaum 3R. Pejabat Dr. Mahathir dalam kenyataannya berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menyatakan bahawa berbicara tentang 3R adalah dilarang, namun tidak memberikan sebarang penjelasan lanjut berhubung perkara berkenaan. Menurutnya, ia seolah-olah seseorang dilarang untuk bercakap mengenai isu terbabit buat selama-lamanya. Tidak sama seperti pentadbiran zaman Dr. Mahathir dahulu. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menegaskan bahawa Dr. Mahathir masih mempunyai kebebasan penuh untuk menyuarakan pendapat dan bergerak ke mana-mana tanpa sebarang sekatan. Dakwa Fahmi era pentadbiran sekarang dengan zaman sewaktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri amat berbeza sehinggakan syarikat akhbar ditutup
dan orang ramai yang mengadakan demonstrasi dipukul, ditangkap serta dipenjara. Mengulas lanjut, pejabat Dr. Mahathir memaklumkan Fahmi selaku menteri sanggup mengambil pendekatan menghantar pasukan polis ke rumah mana-mana pengguna media sosial yang mengkritik kerajaan semasa. Jom sertai peraduan bersama Netstat TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah calon BN bagi PRK Don Mahkota? Apakah nama edisi terbaru Netstat News? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstat News edisi petang Jumaat 13 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 6 September 2024, minggu ke-9. Terima kasih kerana setia bersama kami. Semua pihak digesa untuk hentikan polemik mengenai pensijilan halal secara terbuka kerana akhirnya merugikan Islam. Mufti Kelantan Muhammad Syukri Muhammad menasihatkan semua pihak termasuk DAP untuk duduk berbincang bersama Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM yang menguruskan pensijilan halal. Bercakap kepada Malaysia Kini, perkara tersebut perlu rundingan bersama pihak autoriti dan tidak perlu hebahkan kepada surat khabar. Muhammad Syukri diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang berpendapat kedai makan milik bukan Islam tanpa sijil halal tidak perlu menerima pelanggan Islam. Pandangan Taqiyuddin itu susulan kenyataan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebelum ini yang menyoal cadangan mewajibkan restoran bukan Islam yang tidak menyediakan babi dan arak memiliki sijil halal JAKIM. Kes yang melibatkan pemandu e-hailing pekak Ong Ing Kiong yang diserang anggota polis masih tidak mendapat keadilan sehingga ke hari ini. Susulan keputusan tersebut, pemimpin amanah Muhammad Hanifah Maidin kesal dengan kerajaan perpaduan sambil akui jika beliau menerajui amanah, maka beliau tidak akan teragak-agak untuk mendesak mesyuarat agung luar biasa. Memetik laporan Malaysia Kini, Hanifah berkata beliau tidak berpuas hati dengan penjelasan jurucakap kerajaan Fahmi Fazil mengenai soalan sekiranya Kabinet telah membincangkan kes ini dan memorandum yang dihantar kepada pejabat Perdana Menteri. Menurut beliau, seharusnya perkara sebegini boleh diselesaikan dan tidak perlu menubuhkan suruhanjaya siasatan. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan penasihat Lawyers for Liberty, LFL, N. Surendran berkata, lebih 100 hari telah berlalu sejak serangan yang melibatkan anggota polis pengiring Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man gesa pemuda PAS untuk mendekati masyarakat bukan Islam bagi menawan Putrajaya menjelang PRU 16. Berucap pada perasmian Muktamar Pemuda PAS di Kerdau Temerloh, beliau menjelaskan parti itu tidak boleh bergantung semata-mata kepada undi Melayu. Katanya PAS selaku sekutu gabungan Perikatan Nasional perlu melihat kepada pembinaan kelompok muafakat politik khususnya di Sabah dan Sarawak. Beliau mendakwa masyarakat bukan Islam telah menjauhkan diri daripada PAS akibat pembohongan dan fitnah yang ditaburkan oleh lawan politiknya, dan dengan itu sudah tiba masanya untuk menunjukkan kepada mereka realiti kehidupan di bawah kepimpinan PAS. Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kubang Krian, PAS tidak seharusnya menumpukan jentera mereka di negeri-negeri yang parti itu sudah bertapak kukuh. Untuk mampu merampas Putrajaya pada pilihan raya umum akan datang, katanya PAS juga perlu mencari rakan sekutu di kawasan yang mereka kurang mendapat sokongan, khususnya di Sabah dan Sarawak.
Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.